Tiba-tiba adik daripada bilik hujung dia WhatsApp saya. Dia cakap, jangan tegur Pontianak dekat sebelah tingkap. Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syu. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Okay guys, sebelum kita mulakan video, aku nak bagi tahu ilmu ni penting. And apa ilmu kena belajar. Nak belajar kat mana? Export Overseas Academy, yang mana platform ni adalah platform yang terbaik di mana korang nak cari duit tepi, student ke, suri rumah ke, ataupun korang ni adalah siapa-siapa yang nak cari duit tepi, join kelas ni. Betul. Dan aku yakin ramai korang tahu pasal eBay ni, tapi tak tahu macam mana nak set up, macam mana nak guna. Jadinya korang masuk kelas Dr. Zul Arifin ni. Sebab apa? Sebab dekat kelas ni korang boleh belajar secara online ataupun face to face. Dan korang boleh pilih tadi yang korang nak dekat link di description bawah. Lagi daftar sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, malam ni kita bersambung ke part 2 cerita Kuzan. Ya, betul. Part pertama yang mana belum tengok, boleh tengok di playlist kita nama Kuzan. Dan pada yang mana baru tengok, nak terus nak tengok yang ni dulu pun tak apa. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang mana belum follow our social media, kita ada Instagram, ada TikTok, boleh follow kami. Dan pada korang yang mungkin nak berkongsi juga cerita di platform kami, boleh tekan link WhatsApp bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan kami. Baik, macam yang aku cakap, part 2 ni adalah Kuzan. Jadi kita masih baru lagi dengan caller ni. Jadi kita nak bertegur sapa dulu. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam untuk artis dengan Syuk dan para penonton Santai Chill. Nama saya Kuzan, berumur 27 tahun, berasal di Ipoh Perak dan sekarang menetap di Kajang, Selangor lah. Okey, baik. So untuk hari ni pula Kuzan, berkenaan dengan cerita apa pula kita nak dengar ni, kisah seram atau misteri? Okey, untuk part 2 kali ni saya akan bawakan 2 atau 3 kisah. Okey, yang pertama saya akan cerita berkenaan dengan kerasukan di sekolah asrama penuh di sebuah sekolah di Ipoh Perak. Okey. Baik. Dan untuk kedua saya akan berkongsi kisah saya dengan adik lelaki saya, bongsu. Kami mengalami gangguan di kuartus Balai Polis di Ipoh Perak juga. Nama dirahsiakan. Jadi itu adalah gangguan dari bunian dan juga bau harum Pontianak. Oh, macam menarik yang kedua tu kan. Yalah, kita channel ni, kita ni aku tengok ramai peminat cerita bunian tau habis. Kan, kalau sebut pasal bunian ni, boom, ramai serbu. Kan. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan dulu cerita yang pertama berkenaan cerita asrama. Yalah, kita pun sinonim kan, di asrama kat sekolah, kat kolej. Pastinya mesti masing-masing ada menyimpan kisah seram dan misteri. Terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar. Kan. Okey, jadi Kuzan, untuk cerita yang pertama, kita dah tak sabar nak dengar. Jadi tanpa membuang masa, dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Untuk Hafiz Syuk dan juga penonton Santai Chill. Okey, so kisah pertama adalah di sekolah asrama penuh bertempat di Ipoh Perak. Ini berkenaan dengan pengalaman saya sendiri dan juga keluarga merawat adik
bongsu saya, di mana ketika tu berumur 17 tahun. Dia start asrama daripada umur 16, Form 4 dan Form 5 lah macam biasa. Lepas CT3 tersebut, dia pindah ke asrama lah. Okay. Sepanjang dia berasrama, bersekolah, tak ada masalah. Untuk Form 4 tak ada masalah. Nak masuk ke Form 5, mungkin dia study week ke apa masa dekat asrama, jadi kami tak tahu apa. Sebab time tu memang tak ada telefon lah. Ikutkan time tu 2018 atau 2017 macam tu. 17 dia Form 4, 2018 dia Form 5. Jadi masa tahun 2018 kisah ni berlaku. Banyak kisah sejarah sekolah tu. Mana yang tahu di Ipoh Perak dia macam Syuk cakap bukannya di luar bandar, tapi di tengah-tengah bandar. Okay, benda ni agak moden lah kalau nak dikatakan. Sebab kerasukan biasa kita dengar orang kena dengan yang lain juga. Tapi kisah dekat sekolah adik saya ni, yang di mana ada satu jin dia tertarik pada adik saya sahaja. Sebab kami ada sejarah saja. Itu saya akan bagi tahu kemudian. Jin ni dia penunggu. Okay, dia penunggu di sebuah pokok di sekolah asrama tersebut. Di mana pokok tu di sebelah, betul-betul sebelah bilik asrama adik. Jadi asrama tu ada 1, 2, 3 tingkat. Bawah sekali adalah warden, kedua kelas, ketiga asrama. So keadaan level 3 tu memang betul-betul sebelah pada pokok besar. Dan pokok besar tu memang sebelum adik masuk pun ada beberapa kisah lah penduduk tempatan di situ. Jadi dia agak sinonim. Selalulah masyarakat tu dengar ada kisah kerasukan berjemaah semua tu. Tapi pada adik ni dia lain sikit. Pertama kali lepas dia balik pada kampung, kami tak tahu yang dia dah start ada kerasukan di sekolah. Sebab kami lambat tahu. Sebab dia balik rumah memang tak ada apa, dia tak bercerita. Even sekolah pun tak ada call, warden pun tak ada call. Jadi kami lepas beberapa hari, masa tahun 2018 dia masuk beberapa hari tu je, terus kita dapat call daripada security malam. Bukan warden, bukan cikgu, security sendiri yang call. Sebab security tu memang dah tahu kisah pokok yang besar tu tersebut. Dia memang dah tahu dah itu memang punca asal usul pelajar dekat sekolah tersebut dia rasuk. Jadi pada satu malam, ini apa yang adik saya cerita dan juga kawan-kawan dia, diorang nak pergi ke tandas. Hujung sekali, kiranya pokok tu belah kiri, tandas tu belah kanan. Okey, hujung ke hujung. Jadi yang ke kanan tu memang terus jumpa kantin, jumpa dewan, jumpa surau. Kalau ke bawah lah, tangga belah sana. Jadi satu malam adik pergi bangun pukul 3 pagi. Dia pergi tandas macam biasa. Tapi satu malam tu je, dia nak buang air kecil. Selalu kita dengar macam ada kawan teman apa semua kan, tapi ni tak ada. Dia sendiri alami cerita ni dan dia sedar masa tu. Dia nak buang air kecil, dia dah kunci pintu, memang tak ada gangguan apa semua. Dia pun baca doa, masuk tandas macam biasa. Tapi masa dia dah habis buang air kecil, atas tandas tu ada satu lubang lah. Sekolah lama kan, jadi agak buruk sikit ke atas tu. Dia pandang atas, dia nampak ada satu lembaga perempuan berambut panjang, tapi seakan-akan dawai rambut dia. Mata merah, lidah panjang, memerhati adik yang sedang buang air kecil. Lepas pada tu, dia tak sedarkan diri. Masa tu baru warden call, parent lah. Jadi kami pergi pukul 3.30 macam tu, 3.30 pagi. Cakap adik dah tak sedar, kita hantar ke hospital. Esok pagi dah kembali macam biasa. Jadi kami anggap tu normal lah, sebab di sekolah sama. Call yang kedua pula pada malam esoknya. Ini kerasukan yang agak ekstrim. Daripada tingkat 3, adik nak lompat ke bawah. Sebab dia ada dengar bisikan daripada pokok tersebut. Jadi saya dengan adik, kami macam ada chemistry lah kan, untuk dari segi penglihatan semua ni. Jadi saya datang dulu sebelum parent. Saya datang dengan kawan saya berempat. Saya masuk ke pagar sekolah, meremang badan saya. Saya terus pandang ke pokok. Saya nampak ada lembaga besar tinggi. Jadi saya dah agak dah ini mesti kerasukan. Sebab dekat surau tu dah cerah dan bising. Sebab semua pegang adik saya. Bayangkan adik budak sukan tinggi 190. Bayangkan masa dia nak lompat tu, kawan dia sempat tarik.
Sempat tarik ke belakang. Jadi dia tak sempat nak lompat ke bumbung lah. Bumbung tu tingkat 2 sebenarnya. Dia tak ke bawah terus. Tapi agak tinggi lah daripada tingkat 3 ke 2 tu. Habis cuba bayangkan kalau budak ni, walaupun dia badan besar, budak sukan, tapi kalau ketinggian tersebut mungkin boleh mengakibatkan kepatahan atau yang cedera parah lah. Jadi setibanya saya dekat situ, parent belum datang lagi. Saya nampak pagar tersebut, saya cuba pagarkan diri saya dulu. Sebab kawan-kawan yang lagi 3 orang tu memang tak nampak. Warden security tu tak nampak. Jadi kami pergi ke surau, tengok adik dah bukan dia. Ini ada kaitan dengan saka yang mungkin belah ayah kalau tak silap. Sebab masa adik sedar, dia kata sebelum dia nak terjun, dia ada nampak kelipat arwah atuk belah ayah. Tapi dia je tak pernah jumpa dengan arwah atuk belah ayah. Tapi pelik macam ni dia boleh nampak dan dia boleh kenal. Jadi kami assume itu mungkinlah perbalahan daripada penunggu yang nak adik dengan saka daripada belah ayah, mungkin bergaduh saat kat situ. Sebab masa kat dalam surau tu kami cuba berinteraksi, saya dengan adik. Lepas berinteraksi makin teruk, makin parah. Sebab adik dah bukan dalam keadaan dia yang sebenar. Jadi kami cuba rawat, cuba pindah daripada sekolah. Kami paksa dia masuk kereta dalam keadaan dia tak sedar lagi. Maksudnya dia tengah shutdown. Badan dia bukan tengah meronta-ronta macam orang kerasukan lah. Jadi kami bawa pulang ke rumah. Masih di kuartus balai yang sama, kami bawa ke rumah. Kami kejap je, dalam masa setengah jam dah siap. Sebab ada ustaz sekali daripada sekolah tersebut, iaitu warden lah. Warden tu salah seorang imam dekat masjid kawasan situ. Jadi dah bawa balik rumah dengan ustaz tersebut. Kami cuba tanyalah kenapa apa semua. Lepas tu adik dia dalam keadaan sedar. Dia cakap siang sebelum dia kerasukan, sekolah ni sekolah bersama penuh tapi campur lelaki dengan perempuan. Jadi dekat asrama wanita, dekat asrama perempuan, diorang tak buang pad. Jadi ada satu nenek kebayan yang cuba berinteraksi dengan adik, tapi adik pun tak tahu. Sebab satu dekat yang pokok tu, kedua dia nampak kelibat arwah atuk, ketiga nenek kebayan. Nenek kebayan tu ikut dia daripada kelas pergi ke asrama. Jadi dia tak selesa lah. Sebab nenek kebayan tu kemungkinan dah tahu adik boleh nampak, boleh berinteraksi. Jadi dia macam nak minta tolong dalam keadaan yang memaksa. Sebab adik tak nak. Dia cakap sendiri dekat adik, tolong bagi tahu pelajar perempuan untuk bersih ke tempat tu. Sebab tu tempat dia. Dia yang bagi amaran melalui adik. Jadi saya pun cuba berinteraksi dengan nenek kebayan tersebut pada malam tersebut jugalah. Sebab dia ikut balik ke rumah sekali. Jadi kita ada sedikit interaksi lah dekat situ, yang kena dengan pet, dengan gangguan dekat pokok dan juga dengan ketibat arwah atuk. Jadi untuk kisah yang adik ni, dia memang agak ekstrim. Panjang dia belajar tahun 2018 tu, memang setiap hari ada je gangguan sampai kami terpaksa minta dekat cikgu untuk dia pegang phone hari-hari supaya update. Tapi alhamdulillah lah, SPM dia memang tak terganggu apa-apa. Cuma kalau adik kembali ke asrama tersebut, penunggu tersebut masih ada. Maknanya dia memang dah adik. Dia memang dah lama. Kami tak tahu sebab apa. Mungkin antara perbalahan dengan saka ataupun memang dia suka adik. Jadi sampai sekarang kami tak ada jawapan lah. And alhamdulillah adik pun dah semakin okey. Cuma kisah kedua ini selepas dia habis SPM. Bersangkut paut lah. Masih ada di dia berkait. Okey, baik. Berkait. Okey. Tapi untuk 3 benda dekat sekolah tu memang tak ikut balik rumah. Tapi ini adalah kesan selepas dia kerasukan. Sebab untuk penonton ataupun shoot dengan Hafiz nak tahu, sekali kita kena rasuk, kita ada macam laluan untuk dia masuk. Ataupun dia terus menetap dekat tubuh badan. Jadi kes adik ni, dia duduk dalam badan, itu punca adik boleh nampak. Kiranya jin dalam badan, dia nampak jin kat luar juga. Okay. Pada satu malam, saya tidur dekat bilik tengah, adik tidur kat bilik belakang. Belakang tu ada hutan lah. Biasalah kuartus polis kan, dia agak hutan lah, penuh dengan hutan. Setiap malam tak ada masalah. Lepas dia SPM, dia adalah kerja part time
F&B balik pukul 10 macam tu. Satu malam pada pukul 12 tepat, saya scroll telefon macam biasa. Tiba-tiba ada satu bau. Harum sangat. Bau dia macam bau bunga. Saya tak tahu macam mana nak describe sebab dalam bilik pun ada perfume kan. Jadi kita tak tahu nak describe bau tu macam mana. Sambil-sambil scroll, dalam otak saya dah register dah. Dia macam, wanginya bau apa? Macam tu. Dia dah macam start tegur dah. Tapi bukan melalui mulut lah. Jadi kita dah bau kan, macam bau pelik ni. Sebab pintu tingkap langsir semua dah tutup rapat. Tiba-tiba adik daripada bilik hujung, dia WhatsApp saya. Dia cakap, jangan tegur Pontianak dekat sebelah tingkap. So tanya dia, tingkap siapa? Tingkap abang. So saya dah macam, ini bau dia sebenarnya. Saya first time, saya tak pernah bau. Jadi bau tu bau harum yang macam, saya tertanya, ada tak jual dekat luar? Bau dia sangat harum. Dia, tak tahu nak describe lah dia tu bunga ataupun sejenis barang lain, saya tak tahu. Tapi memang bau harum. Semakin lama, sambil saya reply adik cakap, okey lah, tak tegur pun. Cuma lampu tutup ni agak seram cakap dia kan. Seram jugalah sebab lampu tutup. Nak bangun memang malas dah sebab penat. Tak apalah, hantar dekat adik, send dekat dia. Lepas adik blutik. Lepas adik balas balik, bau tak yang ni? Lepas tu lama sikit kan, macam reply dekat adik, bau busuk, bau mayat, cakap dekat dia. Bau mayat. Macam mayat tu ada dekat sebelah aje. Bau macam bau bangkai tikus macam tu lah. Betul cakap ini memang sah dia. Lepas tu adik masa tu dia sepatutnya itu bukan dia. Dia bukan sejenis yang macam ada bau dia tegur, ada bau dia beritahu, tidak. Tapi sebab saya dapat detect yang ada jin lain yang daripada sekolah tu ada menumpang dalam badan, jadi dia boleh tahulah. Jadi saya macam, saya abaikan dulu benda tu. Saya fokus dekat malam tu. Pas bau bangkai tu hilang, kembali normal, tak ada apa. Saya pergi ke bilik adik borak ataupun bersembang dengan seseorang dekat hujung tingkap sambil tingkap terbuka. Okey, jadi ini ada berkait dengan bunian dekat kawasan rumah kami lah. Ada bunian satu keluarga, ibu, ayah, kakak dan juga adik lelaki. Jadi yang adik borak tu, yang adik sembang dekat tingkap tu adalah perempuan, yang kakak dia tu. Saya tak nampak secara batin, fizikal memang tak nampak. Tapi adik nampak dan adik boleh borak. Saya cuma dapat tahu eksistensi dia melalui tingkap, mungkin pergerakan dan juga ada satu bau yang tak wangi, tak busuk. Dia macam bau, boleh dikatakan bau perfume yang dah kedap macam dalam kereta. Itu saya dapat describe. Mungkin kalau orang lain yang normal, mungkinlah tak nampak apa, tak bau apa. Tapi adik dia advance sikit lah. Dia boleh nampak, dia boleh borak lagi, dia boleh describe macam mana baju, macam mana rupa. Saya cuma tahu dia punya kewujudan lah melalui bau sahaja dan juga pergerakan yang dia ada sentuh beberapa pokok, daun dekat situ. Jadi saya tanya dia, Pontianak mana? Dia kata Pontianak dah pergi jauh. Sebab apa? Ni ada orang tolong, nama dia Adawiyah. Dia kata, siapa Adawiyah? Lepas tu cakap, ni Adawiyah. Siapa? Tak nampak ke? Abang tak nampak. Dah tidur pukul 12 dah ni. Lepas tu dia bersapa dengan Adawiyah tersebut. Dia cakap, okey, kita jumpa malam esok cantik awak malam ni. Dia cakap, dah, jangan nak mengetik, tidur, baca doa, tidur. Dah solat isyak belum? Dia kata dah. Okey, untuk malam pertama, untuk perkenalan dengan bunian agak seram. Sebab saya pun tak tahu macam mana dia tiba-tiba boleh borak dengan bunian tersebut lah. Lepas hari kedua, saya nak keluar. Saya dah masuk dalam kereta. Saya bahagian driver. Nanti adik masuk bahagian passenger. Dia baru tutup pintu. Saya nak reverse untuk keluar rumah. Dia cakap, bang berhenti. Ada kawan nak ikut. Lepas tu saya macam, siapa?
Dia turun ke tingkap bahagian passenger. Dia tanya, nak ikut ke? Tapi abang tak bagi. Dia cakap, kau borak dengan siapa ni? Lah ni Mikael. Dia kata, Mikael? Siapa pula Mikael? Malah ada Wiyah. Dia cakap, ni adik pada ada Wiyah. Pula Dia cakap, adik pada ada Wiyah. Jadi macam okey. Terus saya pun berlagak spontan. Saya cakap, dah Mikael, kamu tak boleh ikut, pergi balik. Lepas tu adik macam, minta maaf Mikael, abang tak bagi. Lepas tu saya nampak pergerakan adik tu, dia macam laju. Dia teling daripada cermin kiri, dia pergi ke depan. Macam lepas tu bila dia berpaling ke depan, saya pun pandang ke depan. Saya nampak pagar tu bergoyang. Lepas tu tanya adik, dia pergi mana? Tu dia merajuk, dia lompat pagar. Ya Allah, betul nampak pagar tu betul-betul bergerak. Dengan ada daun-daun dekat pagar tu, dia tu bergerak. Macam, ish, apa yang aku nampak ni? Saya istighfar, saya cakap adik tenang sikit. Okay, jangan terlalu ikut cakap dia. Sebab dia kata, itu adik Mikael. Sebelum tu dia nampak ada Wiyah jalan-jalan kat depan tu. Dia cakap cantik. Dia rasa macam nak kahwin apa semua. Saya macam okey, ini dah pelik dah. Jadi saya cuba dapatkan, saya dengan keluarga lah, cuba dapatkan bantuan perubatan. Saya short form saya short cerita ni untuk bahagian berubat tu. Satu kawasan di Ipoh Perak juga. Ada satu ustaz ni, dia cakap dalam badan adik ada kesan daripada jin dan tak dibuang daripada sekolah. Jadi itu yang dibawa selama setahun, sampai efek adik tak boleh nampak. Adik pun kadang sedar tak sedar apa yang dia cakap, apa yang dia nampak semua tu. Jadi semasa berubat, saya dengan parent ada sekali dalam bilik rawatan tersebut. Yang dikatakan jin tu adalah jin bertanduk dua yang menghuni badan adik. Dia yang punca boleh berborak, boleh nampak, boleh tegur benda tu. Semuanya daripada dia. Kerana adik bila dia dalam keadaan stres ataupun keadaan sedih, automatik jin tu akan take over badan dia. Jadi masa berubat tu, jelah kita sebagai abang, kita tolong kan, kita tolong ustaz tu juga. Saya usap kepala adik, dia genggam tangan saya. Dia cakap, apa kau buat? Kau sentuh tanduk aku. Dia cakap. Lepas tu saya pandang ustaz. Saya cakap, ustaz kenapa? Oh, kalau secara batin ni jin bertanduk ni, awak pegang tanduk dia tadi. Oh, tak perasan ustaz, itu macam mana? Tak apa, biar dia, jangan minta maaf dengan dia. Cakap okey lah. Dia lepaskan saya, tapi dalam keadaan marah. Lepas tu dia kata, budak ni bagus, aku nak dia, tapi tak boleh. Aku nak ajak dia berjihad, berperang, melawan syaitan apa semua. Betul macam, lepas pada tu saya dah lost. Saya macam, saya tak faham situasi apa. Saya dengan parent duduk luar, ustaz settlekan. Ada 4 orang yang pegang adik. Bayangkan badan dia besar, tinggi. Dah settle semua tu, alhamdulillah tak ada apa sampai sekarang. Jadi itulah beberapa kisah yang saya cuba sampaikan. Pengalaman seumur 27 tahun saya hidup. Dan ada satu malam, Syuk dengan Hafiz, ini berkenaan dengan saka harimau. Saya pun tak tahu dalam keturunan saya, sebab saya ada beberapa adik-beradik yang dah berkahwin. Jadi kalau ada satu malam yang parent pergi untuk merisik je, macam pergi siang balik malam kan, akan ada satu malapetaka lah, boleh saya cakap. Setiap kali nak pergi merisik, yang ini kisah saka ni merisik abang. Abang nak merisik dia punya bakal isteri. Jadi saya dengan adik kat rumah. Saya balik kerja pukul 10, adik balik kerja pukul 8. Dia balik awal sikit. Lepas tu saya dapat call daripada kawan dia. Dia cakap, bang, boleh balik tak? Saya cakap, kenapa? Dia kat luar ni. Adik dah duduk bawah. Dia cakap dah mencangkung macam harimau, dia kata. So saya, okey, tunggu kejap, kunci pintu, saya balik. Saya balik, sesampai je dah bertukar jadi harimau. Saya cuba bertenang sebab parents saya tak ada, family saya tak ada malam tu. Diorang pergi merisik agak jauh. Jadi saya tak ada call parents saya. Saya cuba handle sendiri.
dia merangkak seolah-olah seperti seekor harimau. Lepas tu dia pergi ke bilik hujung, bilik yang dia selalu berborak tu lah, tapi ini tak ada kaitan dengan bunian lah, ini mungkin berkaitan dengan saka harimau. Dia bangun dalam keadaan dia merangkak, dia bangun, dia tendang pintu, dia keluar pintu tingkap. Tingkap tu agak tinggi tau, jadi dia pun tinggi, jadi kaki dia sampai, dia tendang, pecah tingkap. Saya follow je daripada belakang. Dia keluar tingkap, saya keluar tingkap. Lepas tu dia pusing, dia berpaling ke arah saya. Lepas tu dia macam tak bercakap, dia seolah-olah macam macam tu. Dia macam keadaan marah ataupun kecewa, saya tak tahulah. Mungkin kalau kami ada merisik, mungkin ada trigger saka ke, saya tak tahu. Lepas tu saya cuba belai kepala adik saya tu. Saya layan dia macam seekor kucing. Okay. Sebelai, saya garu dia punya dagu. Dia jadi macam seekor kucing, betul-betul manja dekat bahagian kaki. Lepas tu dia, tak lama kemudian, saya cuba baca surah. Saya nak try buang ataupun saya nak try tenangkan adik. Dia jadi makin agresif. Dia berlari, dia pergi ke arah kereta. Dia panjat kereta, dia ketuk bumbung kereta sampai kemik. Jadi saya cuba buat apa yang saya mampu. Saya angkat tangan saya. Saya cuba jentik. Saya jentik je secara kosong. Tentu adik tu, kawan kepada adik pun ada. Saya jentik dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Lontaran tu seolah-olah terkena batu api dekat adik. Dia cakap, dia tak cakap, tapi dia macam meraung kesakitan. Mana saya jentik tu, situ yang dia pegang. Kalau perut, dada, kepala. Saya bersyukur sangat. Malam tu saya cuba untuk merawat menjadi. Lepas pada tu, saya ada call imam yang sama lah daripada sekolah tersebut. Jadi dia datang agak lewat. Sebelum imam tu datang, adik lagi bertindak agresif. Di mana dia ada menyeru dekat kawasan hutan tersebut. Seolah-olah dia tu raja. Dia seru. Dia bangun dalam keadaan merangkak tu, dia bangun dekat atas bumbung kereta, dia jerit, "Wahai para jin sekalian yang berada di sini, tunduk sembah dekat aku," dia cakap. Lepas tu tentu saya pun dah macam saya tak tahu nak buat apa. Saya cuba berzikir, istighfar. Saya pegang adik pun, kepala adik panas. So imam tu datang. Imam tu datang dengan kawan dia dorang. Belum baca apa-apa, adik dah lari dah. Dia nak keluar daripada kawasan rumah. Lepas tu imam tu daripada jauh dia lontar macam tangan dia je daripada jauh. Macam Allahu Akbar. Lepas tu adik terus jatuh terlentang. Kita cuba berubat juga malam tu. Alhamdulillah tak ada apa. Tapi yang saka tu memang saya tak tahu datang daripada mana. Saya tak pernah bercerita dekat parents saya lah. Jadi itu agak menjadi misteri lah bagi kami. Sebab ikutkan memang kami nak berahsia je dengan parents. Sebab benda ni mungkin parents tahu atau tidak. Sebab masa adik bertukar jadi saka harimau, dia sebut nama ayah. Mungkin ada orang yang berpengalaman menghadap saka harimau macam mana, mungkin kisah dia lain, tapi kisah saya itu yang saya alami sendirilah. Okay. Itu sajalah. Okay, baik. Okey, 3 cerita berkenaan adik Khuzan ni bagi aku dia memang ekstrim. Dan sepanjang 3 cerita ni kan, masa dia start badan dia diduduki dengan benda tu, memang tak ada tanda-tanda yang pelik ke? Maksudnya ialah sebelum dia boleh nampak tu, dia macam kadang-kadang kita boleh perasan riak wajah dia pelik bila penunggu tu masuk ke apa ke? Okey, masa saya dapat detect tu pun masa kami dalam kereta, saya nak bawa balik dia daripada asrama ke rumah. Jadi kami ada singgah di satu kedai lah, kita tapau makan, kita bungkus di satu kedai mamak. Pas bungkus masuk dalam kereta, terus dia kata balik cepat, kakak dekat rumah ada penanggal nak ambil janin kakak. Terus saya macam okey, dekat situ saya pelik. Bila engkau ada kelebihan ni, dekat situ yang punca lah, yang macam mana kau dapat frekuensi yang agak jauh, kau tahu apa jadi kat rumah tersebut. Jadi
daripada situlah. Maksudnya benda kita yang dapat detect benda yang merasuk, kan tadi kau cakap benda yang menunggu dalam adik kau ni dia nak berjihad, nak bawa adik kau berjihad. Maksudnya yang menduduki dalam badan adik Kuzan ni adalah seekor jin Islam. Betul, saya nak cakap jin Islam boleh sebab kami mengaji, dia yang betulkan. Jadi saya macam dia ni belum apa orang kata khatam Al-Quran lagi. Macam mana dia boleh dah habis, lepas tu dia boleh tegur pula tanpa dia tengok, sebab dia scroll telefon masa tu sementara tunggu maghrib isyak. Jadi kami mengaji dulu sebelum dia. Selalunya macam tu lah, sebab mungkin dia nak pergi minum ke makan ke, memang kami tunggu dia kemudian lah. Lepas tu tiba-tiba tengah scroll telefon, dia tegur salah. So dia macam bila masa dia belajar ni kan, macam pelik betul. Masa berubat pun dia kata dia nak berjihad. Semua tu sebab dia tengok mungkin latar belakang keluarga, latar belakang adik memang solat jelah sekolah sama, tak tinggal solat, mengaji, lepas tu ada solat hajat, solat sunat. Dia pula suka dekat adik. Jadi kesan daripada tu dia macam kita punya pendamping pula. Dia yang ikut contoh kita. Jadi dia kata memang dia nak duduk dalam badan adik sebab dia nak berjihad, dia nak berperang demi Islam apa semua. Jadi macam salah lah dekat situ sebab dia dah menumpang badan makhluk lain kan, iaitu manusia. Jadi kita ada berkomunikasi dengan ustaz tu, cakap ini memang confirm lah jenis Islam. Jadi masa dia keluar daripada badan adik, dia kata takkan masuk, dia bagi salam. Lepas tu dia ada duduk dekat salah satu masjid dekat kawasan tersebut lah, sebab dia kata dia nak taat kepada Allah semua. Jadi dari situ kita tahulah dia jenis Islam. So sekarang adik dah clear lah, tak ada apa yang menumpang dalam badan dia atau masih lagi? Buat masa sekarang tak ada. Memang kalau nak dikatakan 100% pun tidak, tapi mungkin 90% lah. Macam jarang berlaku dan jelas tak daripada 2018 sekarang pun dah okey. Kita tak ada apa. Baik. Dan status bunian yang berada di rumah Kuzan yang kat pokok tu macam mana? Apa yang dia tak kacau lagi ke lepas tu adik, ataupun dah tak ada berinteraksi antara adik lagi ke? Okey, untuk cerita part 1 berkenaan dengan kakak yang diubati oleh kami, kisah minyak dagu. Sebenarnya bunian tu pun ada dalam kisah tu. Pada satu ketika yang saya tak ingat selepas yang Puteri Kinabalu tu ataupun yang Sukma lelaki tu masuk ke, antara dua tu lah saya tak ingat. Tentu bunian tu sempat masuk dalam badan kakak. Dia cakap dia cuba bantu, tapi ada jin yang lagi besar daripada dia tiup dia terbang melayang daripada kawasan rumah. Jadi lepas pada tu adik pun dah ditutup hijab dia, jadi kami tak tahu status bunian tu macam mana. Saya pun tak adalah cuba-cuba untuk mencari ke, tak ada. Tapi selepas 2 hari yang kes kakak tu, memang adik ada beritahu lah yang bunian ni cuba nak tolong malam tu, tapi tak boleh. Lepas tu diorang suka makan ulam ataupun sayur-sayuran dekat hutan kat belakang tu. Itu je lah kami tahu. Lepas kami berpindah, memang tak tahu apa status bunian tersebut lah. Okay, 3 cerita yang menarik bagi aku sendiri je lah. Daripada aku selama ni tak pernah tahu yang bila dia dirasuk, yang aku tahu selama ni dia akan jadi satu pintu yang memudahkan orang tu dirasuk. Tapi aku tak tahu yang benda tu walaupun kita dah cuba keluarkan ni, benda tu berkemungkinan besar boleh duduk dekat tempat pintu yang dah telah dibuka tu. Kan macam cerita ni Kuzan cakap benda tu macam maksudnya ada lagi lah benda tu kan. Memang masa Kuzan buang tu memang tak sangka yang benda tu sebenarnya tak habis buang, ataupun dia tak keluar pun daripada di adik Kuzan sebenarnya. Okey, selepas beberapa bulan, sebenarnya dalam 2 ke 3 bulan, dia dalam keadaan penyamaran. Dia menyamar yang dia tu adik. Jadi saya dapat detect sekali lagi, ada satu malam tu tengok dia macam tak tidur. Lepas tu dia ada macam berborak-borak lagi, tapi berborak dalam keadaan bahasa Arab. Jadi saya macam siapa lagi yang dekat dalam ni. Jadi saya minta bantuan ustaz tu suruh bawa ke tempat dia. Tapi adik okey je, dia macam buat apa datang ni? Dia cakap nak berubat kau lah. Okey, dia macam tu. Sebab dia suka tempat-tempat yang macam tempat beribadat, tempat yang ada kelas mengaji ke berzikir, dia suka pergi.
Jadi bila pergi kat sana, kita tahulah rupanya dia menyamar. Dan dia mengaku, dia cakap selama 2-3 bulan tu memang dia berpura-pura jadi adik. Dia kejap adik, dia kejap dia, tapi dia buat adik tu macam tak sedar. Bayangkan dia daripada rumah, dia pernah jalan kaki waktu malam. Kami tak tahu dia pergi mana sebab time tu dia baru balik kerja. Jadi saya ingat, kami ingat dia tidur. Lepas pada tu dapat call daripada kawan dia, cakap jumpa dia kat tepi jalan. Cakap buat apa? Rupanya jalan tu dia nak pergi ke kelas mengaji ustaz tu. Bayangkan pukul 3-4 pagi buat apa? Orang ustaz tu kan tidur. Dia berjalan kaki tanpa kasut. Jadi kita tahulah itu bukan dia. Jadi kita berubat dan kita buang lah. Okey, baik Guzan. Terima kasih untuk malam cerita yang menarik bagi untuk anda semua. Sebab banyak sangat pengajaran yang korang boleh dapati. Even jin pun nampak korang boleh tahu kepala ni benda sensitif. Sampai jin pun tak suka pegang tanduk. Kau suka-suka nak main kepala orang. Ya, tapi kita jarang dengar yang bertanduk kan. Even kalau aku kalau kita cakap bertanduk, kita akan bayangkan macam setan kan. Tapi yang selalu bertanduk jin kafir kan. Ya kan. Selalu lah yang pendengar tak tahu pula jin Islam pun ada yang bertanduk. Yelah tu. Lagi satu yang unik yang aku minta maaf saya selit sebab saya teringat Hafiz ada penonton sampai kecil. Maaf untuk saya ganggu. Tapi saya baru teringat. Okey, lepas pada berubat dan saya terpegang dia punya tanduk, sebelum dia mengucap selamat tinggal dan Assalamualaikum, dia sempat beritahu yang tanduk dia dah tak ada. Saya tak tahu Ustaz tu cuba Islamkan dia lagi sekali ke atau cuba bersihkan fizikal dia, saya tak tahu. Tapi adik, fizikal adik, tapi itu adalah jin tersebut. Jadi jin tersebut minta saya usap lagi sekali kepala. Dia cakap rasa tak tanduk. Tapi saya tak rasa. First saya tak rasa, second pun saya tak rasa. Bila pegang saya pegang je lah, saya ikut kan macam okey, tanduk dah tak ada. Lepas tu dia tanya, baju cantik tak? Saya cakap je lah cantik. Ustaz kat depan saya dah gelak-gelak lah. Macam itulah keadaan kalau kita tengok jin. Tak sure lah kalau sama ada dia seronok dengan hijrah tu kan. Tapi dia masih dalam badan orang cerita je kan. Apa pun kita masih kena berjaga-jaga lah. Kan apa pun dengan sebenarnya bagus sesama makhluk kita Islamkan. Okey lah tu. Cuma walau bagaimanapun baiknya tu kita kena berjaga-jaga, takut ada muslihat. Kita tak tahu kan. Kalau betul lah ke arah kebaikan dia pun esok dia boleh keluar. Ya betul. Macam manusia lah cerita dia kan. Hari ni solat kan, esok dah malas. Macam tu lah cerita dia. Okay, baik. So cerita menarik. Lagi sekali kita nak beri terima kasih kepada Kuzan kerana menyajikan dua cerita yang pada kami lain pada yang lain, seronok untuk didengar. Jadi mungkin Kuzan kalau lepas ni masih ada cerita yang ingin dikongsi ke macam mana, kalau ada permintaan daripada pendengar Santai Chill? Okay, untuk part 3 ini adalah kisah saya sendiri, di mana sejak mungkin saya ambil dari pertengahan kisah yang dalam mistik ni lah. Mungkin daripada kecil ataupun sekolah menengah macam tu sampai ke masuk belajar dan kerja. Okay. Awal sangat kau reveal ada part 3. Patut jangan cakap. Kan kau tak ada orang tak like, tak komen cakap nak tau. Aduh. Anggap korang tak dengar. Apa pun kau komen cakap nak part 3. InsyaAllah nanti kita akan minta Kuzan untuk berkongsi lagi cerita pada korang. Okay, kami nak berterima kasih kerana sudi berkongsi cerita bersama kami. Sebelum tu mungkin ada yang tertanya-tanya. Sebelum ni kami ada cakap tentang Export Overseas Academy. Apa benda tu? Jadi ini adalah platform untuk cari duit tepi, dan korang akan diajar macam mana nak set up akaun eBay dari A to Z, hinggalah macam mana nak withdraw duit ke Malaysia dalam USD. Okay, korang perlu ingat lagi, korang masuk je kelas ni, korang akan tambah gain knowledge korang, serta korang duduk dekat Malaysia ni, korang akan dapat pendapatan USD. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe. Thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.